Okey. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf Faiz bin Zainuddin, bernombor matrik 191635. Okey, Assalamualaikum. Nama diberi Ras Izwani binti Ismail 191693. Saya Nursaliha Samsul Kamal 204702. Saya Amirah binti Abdul Rahman 204005. Kami daripada kumpulan 7 yang menjalankan program Taklimat Kerjaya dalam bidang pertanian di SMK Pelagat Besut Terengganu. Okey, bermula intro daripada saya, daripada analisis keperluan. Objektif bagi program kami adalah mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar dalam bidang pertanian untuk dijadikan sebagai kerjaya. Keduanya, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pelajar mencuburi bidang pertanian di sekolah. Seperti biasa, semasa kami menjalankan analisis keperluan, kami menghantar instrumen, soal sidik di bahagian A, latar belakang responden seperti biasa, dan bentuk soalan kami dalam bentuk nominal. Okey, seterusnya, analisis data di bahagian A, latar belakang. Responden yang kami dapat adalah satu kelas yang mengambil sains pertanian di sekolah tersebut. Majoriti lelaki, 10 orang mengambil SPM dan mereka rata-rata luar bandar. Seterusnya, analisis data di bahagian B mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar tentang kerjaya pertanian. Daripada sini, rekod kekerapan yang kami dapat, rata-rata mereka inginkan program ini dijalankan di sekolah mereka kerana mereka tidak tahu pun, kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang boleh mereka lakukan apabila habis sekolah dengan aliran pertanian mereka lah. Terusnya, bagi analisis di bahagian C mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pelajar mencuri bidang pertanian. Apa yang menarik di sini, mereka rata-rata tidak bersetuju bila diajukan soalan berkaitan pertanian ini merupakan pekerjaan yang sukar dan membosan. Mereka tidak setuju sekali. So menunjukkan mereka meminatilah dalam bidang ini. Seterusnya daripada soalan daripada bahagian C ini juga kami melihat rata-rata guru mereka, guru mata pelajaran pertanian, pertanian mereka tidak menceritakan hala tuju yang sepatutnya dalam pertanian. Mereka lebih berkatakan, majoriti katakan tidaklah daripada situ. So menunjukkan guru mereka hanya mengajar saja di dalam kelas. Okey, so seterusnya kita pergi kepada perbincangan. Seperti biasa latar belakang responden yang kami dapati mempunyai hanyalah 10 orang lelaki. Guru hanya seorang wanita iaitu guru mereka. Pengetahuan terhadap kerjaya pertanian, majoriti peserta tidak mengetahui dengan lebih mendalam terhadap kerjaya yang diceburi di dalam bidang pertanian ini. Seterusnya, hasil buahan soal sidik mendapati hampir keseluruhan responden tidak mengetahui hala tuju yang boleh diteruskan di dalam bidang pertanian. So, budak-budak ni rasa pertanian ni macam tak ada masa depan. So, rata-rata mereka tidak tahulah. So, seterusnya, minat terhadap kerjaya pertanian, hampir keseluruhan responden meminati bidang pertanian dan ingin menceburinya dengan lebih jauh. Hal ini kerana rata-rata soal yang kami dapat mereka kata boleh ke pertanian ni pergi jauh dan menjadikan mereka kerjaya yang lebih bagus, boleh kaya ke, itulah soalan-soalan dan mereka sentiasa tanya langkah untuk mengembangkan kerjaya mereka. Seterusnya hasil kajian analisis menyatakan keseluruhan responden termasuk pihak yang lebih besar bersetuju, iaitu guru besar mereka sendiri juga bersetuju kalau kami melakukan program ini di sekolah mereka, lagi-lagi khususnya responden itu pada kelas tersebutlah. Mengenal pasti keperluan program, hasil analisis yang dijalankan, 70% responden mencadangkan menggunakan Google Meet. Seperti kita tahu, kami tak boleh bersemuka kerana keadaan COVID pandemik ini. Seterusnya, pihak responden juga menggalakkan program ini dijalankan di hari Minggu kerana tiada halangan. Itu saja daripada saya. Kita terus present seterusnya. Okey, seterusnya ringkasan eksekutif di mana tajuk program adalah Taklimat Kerjaya dalam bidang sains pertanian yang mana terdiri daripada dua objektif, mengenal pasti pengetahuan pelajar dalam bidang pertanian untuk dijadikan kerjaya. Kedua, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pelajar dan menceburi bidang pertanian sekolah. Sebab kita ada faktor persekitaran, faktor ibu bapa, faktor guru dan juga rakan-rakan. Seterusnya tarikhnya adalah 13 Disember 2020 pada pukul 2.15 hingga 4.15 petang melalui aplikasi Google Meet. Seterusnya adalah program ini diselia oleh Prof. Madya Dr. Abdullah Mat Rashid, dianjurkan oleh STE 3105, dianjurkan oleh pelajar STE 3105, perancangan dan penilaian program dan pendidikan sains pertanian yang mana menyasarkan pelajar tingkatan 5, aliran sains pertanian sekolah menengah kebangsaan Pelagat
dan kami berkolaborasi bersama mereka. Seterusnya penceramah daripada 4 orang itu Muhammad Ashraf, Ras Izwani, Amirah dan Nur Salihah. Seterusnya perancangan kerja. Okay, perancangan kerja pula, apa yang kami lakukan pada minggu pertama dan minggu kedua adalah menganalisis keperluan di mana perbincangan dengan pensyarah dan juga ahli kumpulan kami sendiri. Bagi minggu ketiga hingga ke minggu kelima, penulisan laporan analisis keperluan untuk mengenal pasti objektif dan kumpulan dasar. Minggu ke-6 hingga ke minggu ke-7, perancangan program di mana membuat perancangan program dengan baik dan pembahagian tugas dijalankan. Seterusnya, seterusnya adalah minggu 8 hingga ke minggu ke-9, pelaksanaan program di mana kami memastikan agar perancangan dan penyampaian objektif berjalan dengan lancar. Minggu ke-10 hingga ke minggu 11, program, perancangan kerja yang dijalankan teliti di mana kami mengimbangkan dari segi elemen keseimbangan, proses pengajaran, proses pencetubusan dan jawapan refleksi daripada peserta program. Minggu yang terakhir adalah minggu ke-12 di mana penilaian program dijalankan, di mana kami mengedarkan borang maklum malas kepada peserta dan menganalisis data penilaian. Seterusnya adalah pelaksanaan program di mana kami terdapat 3 sesi yang telah kami jalankan, iaitu sesi pertama penyampaian webinar oleh panel iaitu penerangan mengenai kerjaya dalam bidang pertanian. Sesi kedua tayangan video mengenai kerjaya pertanian dan cabang pendidikan yang terlibat dalam bidang pertanian. Sesi yang ketiga pula adalah sesi soal jawab di antara golongan sasar dan juga penceramah. Next adalah proses pengajaran program. Sekolah yang terlibat adalah di mana golongan sasar yang terlibat, pelajar lelaki tingkatan 5, aliran pertanian seramai 10 orang, iaitu Sekolah Menengah Pelegat Besut Terengganu. Maafkan saya. Seterusnya pengenalan taklimat kerja dalam bidang pertanian di mana seperti apa yang dibentangkan sebentar tadi oleh Salihah dan juga Ashraf Faiz, mengenai pasti tahap pengetahuan dan mengenai pasti faktor. Seterusnya cabang perjalanan pendidikan kerjaya pelajar terbahagi kepada SPM, STPM, CJ Kemahiran, Diploma dan juga Ijazah. Manfaat dan kebaikan taklimat adalah untuk meningkatkan pengetahuan terhadap kerjaya yang terlibat dalam bidang pertanian. Yang kedua, responden lebih berkeyakinan untuk melibatkan diri dalam kerjaya pertanian. Dan yang terakhir adalah dapat memberi gambaran awal mengenai hala tuju kerjaya yang terlibat dalam bidang pertanian. Seterusnya elemen prestasi yang ada 4 perkara. Pertama, reaksi peserta program di mana cara peserta menjawab soalan dan bertanya soalan dinilai. Pelbagai soalan dilontarkan oleh peserta kepada penceramah. Contoh dari segi perbezaan peringkat universiti, CJ dan juga lain-lain. Kedua, penerapan ilmu dalam kalangan peserta di mana dinilai melalui Google Form. Kebanyakan peserta telah berjaya memanfaatkan taklimat ini dengan baik. Dan kelakuan atau tindak balas program, pihak penganjur menyediakan 2 cara, itu dengan bertanyakan soalan kepada mereka secara langsung dan juga melalui penilaian Google Form yang saya katakan tadi. Kedua, melihat kekuatan dan kelemahan program yang boleh ditambah baik pada masa akan datang. Antara contoh tindak balas yang diterima daripada peserta adalah apabila mereka memahami perkara yang dibentangkan oleh kami, mereka mengangguk dan juga itu merupakan salah satu tandalah kepahaman mereka. Seterusnya, hasil keberkesanan program adalah berjaya menarik minat peserta sampai 10 orang, itu ke semua pelajar yang mengambil aliran sains pertanian di sekolah tersebut. Seterusnya, penganjur juga berharap agar peserta program memanfaatkan pengetahuan ini dengan baik pada masa akan datang. Seterusnya, proses koordinasi, iaitu koordinasi kerja serta organisasi seperti yang diterangkan dalam eksekutif. Seterusnya, koordinasi masa, pemilihan masa pada waktu petang kerana pelajar kebanyakan mereka free pada waktu tersebut. Seterusnya, koordinasi tempat adalah melalui aplikasi Google Meet kerana keadaan sekarang disebabkan COVID memaksa kita untuk melakukan secara maya. Seterusnya, Amirah. Terima kasih Saudari Salihah atas pembentangan sebentar tadi. Saya akan sambung pembentangan kami di bahagian penilaian. Untuk bahagian penilaian, kaedah penilaian yang digunakan ialah kaedah soal selidik. Borang soal selidik ini diberikan kepada para pelajar selepas tamatnya tempoh program melalui Google Form. Seramai 10 orang responden yang menjawab borang soal selidik ini. Hasil penilaian program ialah melalui pengumpulan data. Seterusnya.
Di sini kita dapat lihat maklumat analisis data yang diperolehi. Analisis data ini mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, penilaian penceramah, bahagian B, penilaian pelaksanaan dan juga bahagian C, penilaian keberkesanan. Antara soalan yang diajukan untuk bahagian A ialah objektif taklimat tercapai, 90% sangat setuju. Penyampaian baik dan berkesan juga 90% sangat setuju. Penggunaan alat bantuan digunakan dengan berkesan, 80% sangat setuju. Hal ini dikatakan demikian kerana alat bantuan yang digunakan ialah tayangan video dan juga paparan slide. Dan untuk bahagian B pula, antara soalan yang diajukan ialah platform yang digunakan bersesuai dengan keadaan semasa, 100% sangat setuju. Hal ini kerana platform yang kami gunakan ialah Google Meet yang mana sangat sesuai dengan keadaan pandemik sekarang. Soalan kedua ialah perancangan dan pelaksanaan program telah dibuat dengan lancar, 70% sangat setuju. Masa yang diperuntukkan bagi setiap penceramah adalah sesuai, 90% sangat setuju. Untuk bahagian C pula, peningkatan terhadap pengetahuan atau pemahaman mengenai kejayaan pertanian lebih jelas, 100% sangat setuju. Lebih berkeyakinan untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian, 90% sangat setuju. Dan terakhir pada keseluruhan taklimat ini adalah berjaya dan bermanfaat buat saya, 100% sangat setuju. Seterusnya, next slide ialah akhir sekali ialah refleksi. Program ini berjaya mencapai objektif program, namun terdapat beberapa perkara yang perlu ditambah baik. Antara penambahbaikan program ialah yang pertama, masa sesi soal jawab dipanjangkan. Hal ini kerana terdapat pelajar yang mengatakan bahawa tempoh masa program yang kami jalankan ialah singkat yang menyebabkan sesi soal jawab juga singkat. Yang kedua ialah mempelbagaikan isi kandungan program seperti permainan Kahoot. Hal ini bagi mengelakkan para pelajar berasa bosan ketika program ini berlangsung. Dan yang terakhir ialah melaksanakan program secara bersemuka. Hal ini bagi memastikan isi kandungan program yang disampaikan lebih berkesan berbanding secara maya. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, untuk sesi soal jawab,